Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin mukminin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan satu amanah dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang anak ni boleh menjadi perhiasan kepada kita. Jadi penyejuk mata hati kita ini. Allah sebut tentang perhiasan ini dalam surah Al-Kahfi. Al-mal wal banun nazinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak menjadi perhiasan di dunia. Guru kami Syekh Yusri hafizahullah taala wara'ah pernah dalam satu pengajian beliau tanya, kenapa Allah sebutkan harta terlebih dahulu berbanding anak-anak? Sedangkan antara anak dengan harta ni kita seronok anak lagi. Maka kata Syekh, apabila anak-anak ini diberikan harta yang baik, harta yang halal, maka ketika itu anak-anak akan terbentuk dengan suasana sumber yang baik, suasana yang baik. Barulah anak-anak akan menjadi perhiasan kepada kita ni. Maka terbentuknya anak-anak yang baik bermula daripada pemberian sumber harta yang halal, harta yang suci, bersih, maka akan membentuk anak-anak yang baik. Dan kalau kita lihat, anak-anak ni juga kadang-kadang menjadi punca kepada ibu ayah ni jadi bakhil ataupun pengecut. Dan ini Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala letakkan di dalam kitabnya tajuk tu, dalam kitab Adabul Mufrad, Babu al-waladu mabkhalatun majmalatun majbanatun. Anak ni menjadi punca sifat bakhil dan juga pengecut. Kadang-kadang anak ni duk cover mak ni. Mak tak payahlah mak, duk bagi apa banyak-banyak ni. Duk bagi kita duk cover ayah pula. Ayah tak payahlah duk banyak buat baik sangat, kita pun susah ni. Ya, kadang-kadang nasihat tu betul. Tapi anak tu dia kawal semua. Mak ayah yang duk buat baik tu dia kawal. Mak tak payah pergi mengaji lah, tak payah buat ni. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut jangan sampai anak-anak pula yang duk sekat kebaikan mak ayah. Nasihat tidak ada masalah, tapi yang kadang-kadang menyebabkan mak ayah tu swing, berubah terus. Tengah duk rajin bantu orang, pemurah kepada orang, tiba-tiba anak ni duk kawal, duk sekat pula. Maka dalam bab sedekah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam bab infak ni, bantulah sekadar mana yang kita mampu. Semalam saya dengar ceramah daripada Gus Baha hafizahullahu ta'ala wara'ah. Beliau menceritakan kisah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni kalau ada duit, maka beliau akan membahagikan kepada 4. Untuk beliau infak kepada di siang hari ataupun malam hari, ataupun infak secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Maka boleh tak kalau nak kita ni sedekah secara terang-terangan? Boleh. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? In tubadus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu tunjukkan sedekah secara terang-terangan, itu ialah satu nikmat. Kemungkinan orang akan ikut kamu. Tetapi Allah sebut wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah tadi itu, kamu berikan kepada fakir miskin, dan itulah yang lebih baik kepada kalian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama, Sayyidina Ali kalau ada duit, beliau akan bagikan kepada 4 ni, untuk nak beramal dengan ayat Quranul Karim, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di siang hari, di malam hari, terang-terangan ataupun secara diam-diam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Gus Baha mengatakan kepada dia, kadang-kadang orang ni sampai tengah malam, Allah ni lupa nak sedekah. Bila tengah malam baru tanya, tak apalah esok. Kenapa nak tunggu esok, kata beliau. Sedangkan kebaikan ni tidak ada had. Tak boleh secara berdepan, sekarang ni kita boleh buat secara alam maya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ni nak cerita kepada apa ni? Nak cerita kadang-kadang ibu ayah terkesan dengan anak-anak yang duk kawal keluarga tadi, menyebabkan mak ayah yang duk rajin sedekah ni, apa nak sedekah siang anak duk tengok, nak sedekah malam tiba-tiba rasa lewat, maka menyebabkan akhirnya tidak lagi membantu sesama kita ni. Maka pintu-pintu tersebut tertutup. Maka sebab tu yang ada anak, mudah-mudahan anak-anak kita ni menjadi soleh-solehah,
yang akan support mak ayah ni kalau buat kebaikan. Dan mudah-mudahan anak ni tak jadi apa tu? Tak jadi penghalang kepada mak ayah untuk buat kebaikan. Tak kisahlah tuan-tuan. Kata kalau kita ambil kisah Sayyidina Ali tadi, nak buat kebaikan tersebut macam mana, siang ke, malam ke, terang-terangan ke, sembunyi ke, maka pintu kebaikan tersebut terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati mereka-mereka yang membantu insan-insan yang dalam kesusahan, terutama zaman sekarang yang mana ramai yang dibuang kerja, yang tidak dapat kerja, yang kena potong gaji, yang tidak dapat pekerjaan macam-macam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati mereka dunia dan juga akhirat, serta menjadikan keluarga dan serta anak-anak terpelihara daripada sebarang fitnah, sama ada fitnah di dunia, di alam kubur, dan juga nanti di akhirat sana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.